Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pagi yang baru kita nikmati, yang diizinkan oleh Allah taala untuk menghirup udaranya yang baru pada pagi ini, semoga kehidupan kita bertambah keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, apabila kita menyebut tentang orang-orang yang menganut agama Islam, maka kita tidak dapat lari daripada membahaskan kepada 4 perkara. Apabila seseorang itu dia yakin dengan agama Islam yang dia anuti ataupun dia memeluk agama Islam, maka di samping Islam itu ada iman. Di samping ada Islam itu ada takwa kepada Allah, dan di samping Islam itu ada ihsan. Maka empat perkara ini menjadi kewajipan kepada orang yang berada di dalam agama Islam. Maka kita kena nampak, kena lihat pada peribadi orang-orang Islam. Yang pertama, terserlah keislaman dia. Yang kedua, terserlah keimanan dia. Yang ketiga, terserlah ketakwaan dia. Yang keempat, terserlah ihsan, keihsanan yang ada pada diri dia. Maka jika seseorang itu dia cuma kita lihat terserlah di segi Islamnya, memang nampak dia memang orang Islam dah, beza dengan orang-orang kafir, tetapi imannya tidak terserlah, ketakwaannya tidak terserlah, tidak nampak iman dia, tak nampak takwa dia, tak nampak ihsan yang ada pada diri dia, rugilah. Kehidupan dia sebagai orang Islam sangat-sangat merugikan diri dia sendiri, kerana dia tidak meletakkan dia sebagai orang Islam yang beriman, yang bertakwa, yang ada sifat ihsan. Ihsannya memperbaiki amalan, ihsan dengan Allah, dengan amalan kita terhadap Allah, ihsan sesama manusia. Wajib ada sifat ihsan ni tuan-tuan. Sebab tu di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang ihsan yang disertai dengan iman, ihsan yang disertai dengan Islam, ihsan yang disertai dengan takwa. Nak sampai makam ke satu makam ini, dia memerlukan mujahadah, yang memerlukan bersungguh-sungguh dalam meletakkan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul ayat yang kita bacakan sebentar tadi pada muqaddimah ini, Allah nak terangkan bagaimana ihsan tu yang disertai dengan bersama iman. Allah sebut laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah menjadi kesalahan atau dosa bagi orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, junahun fima tu'imu, terhadap apa yang telah mereka makan terdahulu. Ayat ini tuan-tuan Allah turunkan di Madinah. Kerana sewaktu di Mekah, ayat-ayat yang kebanyakan Al-Quran yang turun itu dia berhubungkan dengan masalah akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila masyarakat Mekah yang menerima Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, mereka faham bahawa mereka hanya mempunyai satu Tuhan, iaitu Allah yang Esa. Jadi terang banyak kali oleh baginda sampai faham sungguh-sungguh, akhirnya mereka memeluk agama Islam, beriman dengan Allah. Maka waktu tu keimanan mereka tu sangat-sangat kuat. Tapi bila mereka berhijrah ke Madinah, walaupun mereka waktu itu dalam keadaan Islam, waktu berada di Mekah, kemudian mereka ini masih lagi minum arak. Di kalangan sahabat, walaupun terima Islam masih minum arak, walaupun Islam masih berjudi, walaupun Islam masih melakukan zina, kerana ayat pengharaman belum turun lagi. Bila Allah turunkan ayat pengharaman arak, judi, zina dan perkara-perkara yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi baca ayat itu kepada sahabat, tidak ada seorang sahabat pun yang datang kepada baginda Nabi SAW mengadu masalah dia. Oh, kalau macam ni wahai Rasulullah, berat dah. Kami dulu dah terima Islam dah waktu di Mekah, dan kami dah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah kebiasaan kami memang suka minum arak, kami suka berjudi, kami suka berzina.
Tak ada seorang pun yang memprotes ayat Al-Quran yang turun pada ketika itu. Bahkan semua, sebab tu Allah puji. Sampai Allah ulang 3 kali. Summat taqaw, summat taqaw, summat taqaw wa amanu, summat taqaw wa ahsanu. Allah undang sebab apabila Nabi bacakan ayat yang mengharamkan judi, mengharamkan arak, mengharamkan zina, sahabat ni patuh. Patuh sungguh-sungguh. Bahkan mereka makin meningkatkan amalan mereka. Memperelokkan wa amilus solihat summat taqaw, dan mereka tetap beriman, wa amanu, mereka tetap bertakwa dan beriman, summat taqaw, dan mereka tetap bertakwa, wa ahsanu, memperbaiki pula diri mereka, memperbaiki pula amalan-amalan soleh mereka. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah amat mengasihi orang-orang yang memperelokkan dirinya, memperbaiki amalannya. Sebab tidak ada sikit, tak ada seorang pun yang ada di penduduk Madinah waktu itu yang mempertikaikan ini dah menjadi tabiat kami, kebiasaan kami. Minum arak tak boleh, tak boleh tinggal. Bahkan sahabat bila turun ayat pengharaman arak ni, pagi esoknya tengok jalan-jalan raya di Madinah penuh dengan banjir, dengan arak-arak yang dituang, dipecahkan buyung-buyung. Itu keimanan mereka. Sebab tu ihsan tadi bersama dengan iman. Bila dah ada Islam, dah ada iman, ada ihsan pula, sanggup menerima, Allah puji mereka. Tengok umat Islam hari ni tuan-tuan. Ayat mengharamkan judi, mengharamkan arak, mengharamkan zina ni 1400 tahun lebih dah. Di mana umat Islam hari ni yang masih lagi Islam pada nama tapi minum arak? Umat Islam yang berjudi, umat Islam yang ramai hari ini yang melakukan zina. Mana iman mereka? Iman tak ada, takwa tak ada, ihsan lagi tak ada. Nak dapat ihsan tu dia kena ada iman dengan Islam, iman dan takwa. Islam terserlah nampak dia sebagai orang Islam, semua orang kenal dia orang Islam. Tapi minum arak, orang Islam yang berjudi, orang Islam yang melakukan zina, berbuat berbagai-bagai maksiat, perbuatan-perbuatan mungkar. Siapa yang buat semua tu? Umat Islam, orang Islam. Di mana iman kita? Di mana iman mereka? Di manakah ketakwaan dan juga ihsan pada diri mereka, pada umat Islam hari ini, sahabat sekalian? Sebab tu kita kena banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala apabila sidang DUN negeri Kelantan 2 hari lepas yang meluluskan orang undang-undang enakmen jenayah syariah 2 berhubung dengan masalah hudud, yang sudah pun disetujui oleh semua ahli Dewan Undangan Negeri. Tak kira siapa, asalkan orang Islam, semua angkat tangan sokong pelaksanaan hukum Allah, peraturan Allah. Allah, tuan-tuan, sejarah berlaku. Dan kita harap apabila dibentangkan di parlimen nanti, semua ahli parlimen yang beragama Islam akan menyokong walaupun ditentang oleh orang-orang bukan Islam. Kita harap ahli parlimen sokong, dan apabila sokong, semua dah sebulat suara, Kelantan salah satu negeri yang ada dalam negara kita yang akan memulakan pelaksanaan hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni hak Allah. Yang kita nak buat ni hak Allah. Mungkin jadi contoh seperti mana yang telah dilakukan oleh negara Brunei Darussalam, yang telah dilakukan oleh Aceh di Indonesia. Wilayah Aceh melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Sebab ini hak Allah, bukan hak kita. Sebab tu tuan-tuan, maknanya di kalangan orang Islam yang belajar agama ni makin ramai, dan ada orang yang dah faham dulu mereka tentang, dan mereka dah setuju. Setuju, ni hak Allah Ta'ala. Bahkan apabila Allah Ta'ala dia menciptakan makhluk yang bernama manusia ni, wajib atas Allah Ta'ala 3 benda. Bila Allah ciptakan manusia atas muka bumi, wajib bagi Allah kepada manusia 3 perkara. Yang pertama, wajib bagi Allah Ta'ala menentukan rezeki, menentukan ajal. Bila Allah menghidupkan kita, maknanya ada dah satu hari kita akan mati, dah ditentukan. Apabila Allah Ta'ala menghidupkan kita, ada dah rezeki. Allah tak biar hang cari makan hang sendirilah. Anak hidup-hidup, anak mati-mati. Tak. Rezeki kita, makan, minum kita, tuan-tuan, sudah pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah jamin dah rezeki kita. Itu kewajipan bagi Allah. Bila dihidupkan sehingga binatang pun ada rezeki dia yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Burung yang keluar daripada sarang di waktu pagi dengan perut yang kosong, dia boleh balik ke sarangnya pada waktu petang dengan perut yang kenyang.
Sehingga anak-anak yang ada atas pokok tu pun ada rezeki dia. Itu kewajipan Allah. Menentukan rezeki, menentukan ajal. Yang kedua, kewajipan Allah Ta'ala kepada makhluk, kepada manusia ini, terutamanya manusia, ialah menentukan hukum, hakam, peraturan syariat dia. Ini wajib bagi Allah. Dia kena tentulah. Allah tak biarkan manusia hidup seperti mana binatang, sebab kita dikurniakan akal fikiran. Kambing dengan cara hidup dia, ayam dengan cara hidup dia, lembu dengan cara hidup dia, singa dengan cara hidup. Allah Ta'ala letakkan manusia ada hukum hakam, ada peraturan, ada syariat yang wajib dilaksanakan. Itu hak Allah, kewajipan Allah. Lepas tu Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Peraturan Allah ada dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda kepada kita. Dan yang ketiganya, wajib bagi Allah bila menciptakan manusia ini, Allah sudah letakkan kehidupan kita di atas muka bumi, bagaimana keadaan kita, bahagia ke, celaka ke. Dan Allah sudah meletakkan tempat kita di akhirat, sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Semuanya sudah pun ada di sisi Allah. Saya ni tuan-tuan, nama saya dah ada dah. Allah letakkan di mana besok ni, di akhirat, sama ada dalam syurga atau dalam neraka. Kita aja tak tahu, Allah tahu dah. Itu kewajipan Allah. Maka yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah, bila Allah ciptakan kita, Allah tentukan rezeki, tentukan ajal, Allah tentukan hukum hakam syariat dia, Allah Ta'ala tentukan tempat kita di atas muka bumi, bagaimana keadaan kita di akhirat. Maka wajib bagi hamba Allah, manusia ini pula yang pertama, wajib atas manusia patuh, tunduk, taat kepada Allah, kepada perintah-perintah Allah Ta'ala dan perintah Rasulnya. Itu hak kita pula, kewajipan kita pula. Kita wajib patuh, taat kepada Allah. Kita wajib tunduk kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita wajib tunduk kepada peraturan-peraturan hukum hakam Allah yang telah Allah tetapkan kepada kita. Dan seterusnya, wajib bagi kita menyerah seluruh kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun dia boleh hidup macam saat lagi keluar semai subuh, kita ni nak usaha nak cari rezeki, kita nak buat pandai-pandai, kita tak boleh. Kita kena serah, ya Allah, hidup aku pada pagi ini kau masih mengizinkan aku untuk merasai nikmat hidup barang sehari lagi. Maka aku serah kehidupan aku pada hari ini kepadamu, ya Allah. Wajib bertawakal kepada Allah. Kan Allah dah tentulah kehidupan kita, rezeki kita. Makna bila kita berjalan atas muka bumi ni, sahabat kita berjalan tu di bawah takbirnya Allah Ta'ala. Urusan hidup kita ni sebenarnya apa juga yang kita buat baik buruk sudah pun ditentu dah. Allah dah takbir dah urusan kita ni. Kita ikut, kita buat je. Sebab tu kewajipan kita ialah bertawakal, menyerah sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah. Tak boleh buat pandai-pandai sendiri, ini wajib. Yang ketiga, wajib atas hamba Allah, bila Allah tentulah hidup kita ni ada baik ada buruk dia, bahagia ke kecelakaan ke, maka kehidupan kita kena wajib bersabar atas ujian-ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, kerana hidup merupakan ujian, tuan-tuan. Selagi kita tak mati, bahkan di saat kematian datang untuk menjemput kita sekalipun, malaikat Israel yang datang untuk mencabut roh kita, ketika itu datang lagi ribuan tentera-tentera syaitan yang berusaha untuk menyesatkan agar kita mati di dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Itu yang kata Allah uji tu. Yang kata nama ujian tu, daripada mula kita hidup sampai dekat-dekat nak mati pun Allah uji lagi dengan berbagai ujian. Siapa yang hidup atas muka bumi tak rasa langsung ujian? Kita diuji dengan isteri, diuji dengan suami, diuji dengan anak-anak, diuji dengan rakan sepejabat kita, diuji dengan orang kampung kita, diuji dengan orang sekeliling kita, diuji dengan motor rosak, kereta rosak, diuji dengan ribut, taufan. Allah uji segala-galanya. Maka wajib kita bersabar atas ujian. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada 10 sifat yang wajib ada kepada kita umat Islam. Di mana sifat itu sekarang berada, sahabat sekalian?
Adakah masih kekal sifat itu berada dalam lubuk hati kita ataupun sudah hilang daripada diri kita? Sifat-sifat yang wajib, sifat yang baik, sifat takut kepada Allah, sifat tawakal kepada Allah, sifat redha, sifat sabar, sifat zuhud, tawaduk kepada Allah Ta'ala, mahabbah, ingat mati. Adakah 10 sifat ini masih ada dalam lubuk hati kita ataupun sudah hilang daripada umat Islam? Sebab itulah sebelum datangnya Islam, kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq antara orang yang paling kaya. Businessman. Sayyidina Uthman bin Affan, businessman, orang yang sangat berjaya di dalam perniagaan. Kerana walaupun Islam belum datang, tapi tumpuan di Mekah waktu itu, bila ada Kaabah ni, ada nak orang yang datang melancung. Orang yang datang daripada Yaman, daripada Syam, daripada Madinah, saban tahun datang untuk tawaf, walaupun cara ibadat mereka tidak tepat. Tapi datangnya mereka itu menyebabkan penduduk Mekah ni bisnes, berdagang, berniaga, untung besar. Sayyidina Uthman kaya raya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaya raya. Tapi apabila datangnya Islam, mereka menerima Islam, faham tentang Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tanya, wahai Abi Bakar, apa lagi yang tinggal kepada kamu? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wahai Rasulullah, yang ada padaku hanya Allah dan Rasul. Yang tinggal kepadaku hanya Allah dan Rasul. Kenapa kamu tak simpan sikit harta-harta ini untuk keperluan harian kamu, untuk isteri dan anak-anak kamu? Aku serah semuanya kepada Allah, sebab aku yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rindu akhirat, orang yang rindu kepada Allah Taala, orang yang menginginkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Lalu dunia yang sebelum ini menjadi tumpuan mereka berikan balik, sumbangkan balik kepada Allah jalan Allah Ta'ala. 90% daripada kalangan sahabat, hati-hati mereka ini sudah terikat dengan Allah, terikat dengan kehidupan akhirat, tidak lagi terikat dengan kehidupan di dunia ini. Sayyidina Uthman bin Affan menginfakkan 50% harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, kerana hati sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan umat Islam hari ini, 90% hati kita terikat dengan dunia, 10% sahaja terikat dengan akhirat. Bila kita mementingkan kehidupan di dunia, sahabat sekalian, as-sakinah, satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, Allah sekat, Allah tidak masukkan dalam lubuk hati kita. Sebab tu kita risau tak habis-habis, tidak pernah tenang hati kita, tak pernah tenteram jiwa kita, kerana memikirkan dunia kita. Berbanding dengan para sahabat, hati mereka tenang. Kenapa? As-sakinah, ketenangan itu Allah masuk dalam lubuk hati mereka. Mereka tidak risau dah dengan dunia, tapi mereka lebih risau memikirkan kehidupan mereka di hari akhirat besok. Tuan, kita kena risau. Kita kena risau hari ini, bagaimana dengan imanku? Apakah iman aku sampai dapat bertahan sehingga aku dapat bertemu dengan Allah, ataupun Allah akan cabut iman aku pada bila-bila masa? Ini perlu kita risau. Kita perlu risau, apakah amalan yang aku lakukan selama ini, amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, kebajikan yang aku buat ini diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ni kita kena risau. Dan kita kena risau bila kita berdepan dengan Allah di padang mahsyar di hari kiamat. Adakah ada orang-orang yang akan menuntut padaku, ya Allah, apakah aku selamat ataupun aku tidak selamat di sisimu, ya Allah, ketika berdirinya aku di padang mahsyarmu, ya Allah? Ini yang perlu kita risau. Kita risau memikirkan keadaan kita di hari akhirat besok di sisi Allah, tapi kita tidak risau kehidupan dia. Orang yang risau 3 perkara ini, dia tak akan runsing dengan kehidupan dunianya, sahabat sekalian. Kita risau memikirkan iman kita yang ada ni, adakah akan kekal sampai kematian datang menjemput kita, atau Allah akan tarik ketika sebelum kematian kita, menyebabkan kita menjadi manusia yang engkar, yang kufur kepada Allah. Amalan yang kita lakukan selama ini, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan adakah manusia-manusia akan tuntut kepada aku ketika aku berdiri di padang mahsyar kerana kezaliman kita kepada orang lain? Kita buat zalim kepada orang lain, orang buat zalim kepada kita, kita akan tuntut. Maka kita tak perlu risau lagi. Ni kadang-kadang anak hantar balik main rumah,
Kan tengok-tengok dalam peti surat tawaran kerja. Tawaran kerja di Kuala Lumpur, kerja sebagai kerani ke sebagai apa ke, gaji 2,000 lebih. Anak ni abah, mak ni, cik dapat dah kerja. Cik dapat dah kerja. Bulan lepas temu juga, dia panggil bulan ni, 30 hari bulan ni nak kena pi, daftar nak kena pi dah. Mak dengan ayah kata apa? Hang dapat kerja di mana? Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Allah, kerja apa tu? Kerja kerani. Gaji berapa? 2,000 lebih. Tak apa nak bak kerja, bak gaji tu. Yang mak abah risau ni, hang nak duduk dengan siapa? Di Kuala Lumpur tu bukan ada adik-beradik kita. Adik-beradik abah tak ada, adik-beradik mak tak ada, kawan pun tak ada. Hang nak duduk dengan siapa? Mak kata, kesian hang dah perempuan. Hang nak pi ke? Mak risau sangat ni. Kenapa mak perlu risau? Abah kata tak apalah, hang kerja sini dah, tak payah pi dah. Di sana tu bukan tak tahu Kuala Lumpur. Kan masalah sosial ni banyak berlaku. Hang kerja sini gaji 400-500 pun tak apa dah, duduk dengan abah, abah bagi duit kat hang. Abah pun risau juga. Kenapa abah perlu risau? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita memikirkan dunia. Sebab tu yang tiga tadi tak ada. Bab tawakal sudah tidak ada, kesabaran kita tidak ada lagi, maka kita risau. Tapi bila kita faham dengan Allah, anak-anak kita faham, kita didik dia faham dengan agama, dia faham dah dosa pahala, dia faham dah baik buruk, dia faham dah syurga neraka, dia jaga diri dia sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak serahkan dia kepada Allah? Pindah tak apalah, mak yakinlah, mak serahkan kamu, abah serah kamu kepada Allah, Allah akan jaga kamu. Tak bimbang lah. Ni hang nak duduk dengan siapa ni? Bukan kenal dengan siapa, kawan hang pun hang tak kenal lagi. Hang nak tumpang berumah siapa, tuan rumah tu macam mana pun tak tahu. Nah, kita serahkan anak kita kepada Allah. Tuan-tuan, kita turun daripada rumah kita. Sekali kita nak pergi kerja, kita nak keluar ke Pekan, kita nak pergi Sungai Petani, kita nak pergi Alok Setak, kita nak pergi Penang, kita nak pergi Sabah naik flight. Kita pegang handle motor, start motor, perum jalan. Kita pegang steering kereta, start kereta, perum jalan. Nak pergi kerja di Penang. Turun pada rumah tu 1,001 bahaya sedang menanti kita. Kita bukan tahu ada 1,001 bahaya duk tunggu tengah jalan. Kereta pancitkan motor tu rosak tengah jalan. Naik motor orang main belah. Kan? Naik kereta berhenti kat traffic light minggu lepas. Berhenti kat traffic light di Penang. Lepas tu ada mai sebiji motor duduk sebelah dia. Hak pembuncing belakang tu buat keluar pistol. Pang, tembak, tembus cermin, tembus dahi, mati. 1,001 bahaya tuan-tuan. Kita datang, kita pergi ke destinasi yang kita tuju, kita selamat sampai, kita kerja, kemudian kita balik sampai rumah kita dengan selamat. Siapa yang menjaga keselamatan diri kita kalau bukan kerana Allah Ta'ala? Kalau bukan Allah yang jaga? Berapa kali kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala nikmat, nikmat makan, nikmat pakai, nikmat hidup, nikmat kediaman, nikmat Allah beri kesihatan yang baik, nikmat keselamatan yang Allah pelihara kita. Berapa kali kita sujud syukur kepada Allah Ta'ala? Syukur. Satu sifat tu, sifat yang perlu ada syukur. Syukur ni tuan-tuan, dia sampai melampaui ni, sampai hari kiamat, sampai kepada mahsyar, sampai dalam syurga. 9 sifat yang lain dekat dunia aja. Zuhud ni dekat dunia aja. Sabar ni dekat dunia aja. Tawaduk dekat dunia aja. Redha dekat dunia aja. Tawakal dekat dunia aja. Habis dalam syurga besok tak mampu di padang mahsyar, tak mampu nak bersabar dah, tak boleh nak bersabar. Walaupun dalam Quran Allah sebut ahli neraka yang diazab cuba untuk bersabar di atas azab yang mereka alami. Dibakar oleh Allah dalam api neraka ni, ahli neraka kata kalau waktu kita hidup atas muka bumi dahulu, bila kita ditimpa musibah, kita sabar, lepas tu dia elok balik, diringankan. Maka mereka cuba untuk bersabar atas azab, makin mereka sabar atas azab, makin ditambah azab mereka, makin digandakan oleh Allah. Kerana akhirat ni tuan-tuan, dalam syurga nikmat makin bertambah, nikmat makin bertambah, nikmat. Kalau dalam neraka tu azab makin bertambah azab, tidak akan diringankan. Sebab tu bila masuk dalam syurga, kita tengok isteri kita kali pertama, cantik yang berlainan. Kita pandang pula kali kedua, lebih cantik daripada kita pandang kali pertama. Pandang isteri kita kali yang ketiga, lebih cantik dia daripada kita pandang kali pertama kedua. Sama isteri yang melihat suami dia, tak puas tengok. Kita tegur air dalam syurga, satu tegur tu lazat yang berlainan.
Teguk sekali lagi, berlain lagi lazat daripada teguk yang pertama. Teguk kali yang ketiga, lebih lazat daripada hak pertama. Itu nikmat, makin rasa nikmat tu makin bertambah. Dia tak akan berkurang. Sama lah dengan azab pun, dia makin bertambah. Tidak diringan, tidak dikurangkan azab, tuan-tuan. Tersabar dekat dunia aja. Syukur dia melampaui. Kita mensyukur nikmat Allah atas muka bumi. Ketika di padang mahsyar kita melihat ada yang berjalan dengan kepala, ada yang berjalan dengan tangan, kaki di atas. Tuan-tuan, ada yang kita tengok sebelah kanan kita orang yang sedang tenggelam dalam peluh dia sampai ke lutut. Ada yang tenggelam belah kanan, belah kiri kita, ia tenggelam dalam peluh dia sampai ke paha. Depan kita orang yang tenggelam dengan peluh dia sendiri sampai ke dada. Di belakang tengok orang yang tenggelam dalam peluhnya, berdiri lamanya di padang mahsyar sampai ke telinga, terpaksa mengangkat kedua kaki, letak kaki itu, ayak peluh tu masuk. Tapi bila kita lihat diri kita selamat, tidak ada apa masalah. Allah menaungi kita di bawah arasy-Nya. Waktu tu syukur tu sampai, ya Allah, aku syukur padamu ya Allah, engkau telah selamatkan aku daripada huru-hara padang mahsyar ini ya Allah. Dapat masuk dalam syurga Allah setiap hari Jumaat. Berkumpul ahli syurga di Bukit Kasturi bersama dengan para nabi, syuhada, siddiqin, salihin. Dan ketika itu Allah Ta'ala datang, lalu Allah Ta'ala mengangkat hijab Allah yang melindungi Allah Ta'ala. Ahli syurga dapat melihat zat Allah tanpa perumpamaan. Tengok zat Allah ni, Allah terkejut, hebatnya Allah, ta'ajubnya Allah. Sehingga ahli syurga tunduk sujud tu, syukur ya Allah, inilah nikmat yang paling besar yang pernah aku nikmati dalam syurga-Mu ya Allah, dapat melihat zat-Mu ya Allah. Tuan-tuan, syukur dia sampai, sabar, tawakal, redha, zuhud. Hak lain dekat dunia aja, kenapa tak mampu nak bersabar? Ini sahabat yang dirahmati. Sebab tu tuan-tuan, kita nak dapat sifat-sifat tadi, yang pertamanya perlu dibersihkan anggota yang zahir. Kalau anggota yang zahir kita tak bersih, kotor, tangan kita kotor, kaki kita kotor, kita tak bersih, tak cuci, hati di dalam dia kotor. Nak bersih, nak putihkan hati di dalam, yang pertama anggota zahir, mata perlu dicuci daripada kekotoran dosa-dosa. Telinga perlu dicuci dengan kekotoran dosa-dosa yang didengar. Lidah perlu dicuci, bukan beruih gigi lepas makan. Tapi yang perlu kita jaga, gigi kita putih, bersih. Tapi lidah kita kotor dengan dosa-dosa, mengumpat maki hamun orang. Kan? Kita berdusta, berbohong, berbantah. Kita kotorkan perut kita dengan makanan yang haram, yang syubhat, yang masuk. Kita kotorkan tangan kita dengan dosa-dosa, kita mengambil, memegang yang bukan hak kita. Kita kotorkan kaki kita dengan kita melangkah dengan dosa yang kita langkah, tempat-tempat yang haram dilangkah. Kalau 7 anggota ini kita tak bersihkan, hati di dalam tak mampu nak dibersihkan. Tapi bila kita bersihkan, mata tidak memandang yang haram dipandang, lidah tidak menyebut satu benda yang haram disebut, telinga tidak mendengar yang haram didengar, tangan tidak mengambil yang bukan hak dia, kaki tidak melangkah ke tempat yang haram dilangkah, perut kita jaga daripada masuknya makanan yang haram dan syubhat, hati kita perlu insya-Allah akan putih bersih tuan-tuan. Akan masuklah sifat-sifat yang baik tadi, maka sifat-sifat yang tidak baik, sifat mazmumah, dia ada di luar. Ini saya cakap soal tasawuf. Sebab tuan-tuan, kita berjalan ni, orang pandang kita tu, ilmu yang kita berjalan tu, pergerakan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, percakapan kita tu semua tasawuf tu. Hak ni orang nampak. Bab kita mengaji bab tauhid, kita mengaji bab fiqh. Tauhid tu untuk kita kuatkan hubungan kita dengan Allah, keyakinan kita, keimanan dengan Allah. Kita mengaji fiqh, mengaji bab taharah, mengaji bab semayang, bab puasa ni, kenapa kita nak buat ibadat agar ibadat kita ni tepat seperti mana yang disuruh oleh Allah Taala. Tapi bila kita berjalan depan orang ramai, pergerakan kita, percakapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita melambangkan peribadi kita yang sebenar. Sebab itulah inilah tasawuf. Tapi kalau tasawuf ni orang tak belajar, tuan-tuan, walaupun kuat iman dia, kuat ibadat dia, tapi duk hantam orang, tak setuju dengan orang, hang yang punya pasal, hang yang salah. Semua orang salah, kita semua betul. Kita apa pun tak salah. Tasawuf dia mengajak kepada melemahkan diri ni. Tengok, lihat kelemahan diri. Ni semua ni akulah yang buat, semua ni akulah yang salah.
menyalahkan diri. Orang yang tawaduk menyalahkan diri, dia tak salah orang lain. Kalau kita salah orang lain, salah orang lain, makna kita sombong, tuan-tuan. Kalau sifat itu masih ada, makna sifat-sifat yang tak elok itu masih kekal dalam lubuk hati kita. Sifat sombong, riak, sum'ah. Sifat kita ego dengan diri kita. Semua orang tak kena. Bila kita nak kembalikan sifat-sifat yang baik ni dalam diri kita, agar kita hidup, bila berdepan dengan siapa pun ada redanya. Cakap pun kita reda, cakap kita tawaduk. Betul lah. Tukang, yalah, betul-betul. Nampak tak? Buat tengok Tuan Guru ni Aziz Nikmat, tuan-tuan. 23 tahun jadi menteri besar. Kan? Sebulan ni 3 kali pergi Kelantan, tak tahu dia seronok pergi. Tertarik. Makam Tok Guru tu, daripada pukul 7 pagi sampai pukul 5, 6 petang, 7 malam tu, tak pernah ada orang yang tak pernah sunyi. Ada saja kedatangan orang yang datang menziarahi makam Tok Guru, doa kepada arwah. Hebat. Sampai hari ini kekal tu. Bila kita sampai pukul 7 pagi, kita pergi, kita boleh masuk kereta dalam dekat jalan kaki. Kalau pergi berlepas pada pukul 9 pagi, parking kereta di luar. Kena jalan masuk dalam. Tanah perkuburan biasa aja. Nak tunjuk betapa zuhudnya, betapa redanya, betapa tawakalnya. Di rumah itulah Tuan Guru hidup dan di rumah itulah Tuan Guru meninggal. Tak ada pun sebuah rumah yang besar. Sehingga sahabat-sahabat berkata, apa salahnya Tok Guru buatlah sebuah rumah, buat besar masjid ni ke, buat rumah batu cermin gelap. Orang tak kata 23 tahun jadi menteri besar, layaklah ada rumah batu, layaklah ada cermin gelap. Tak ada, tuan-tuan pergi carilah kukut ada. Paling lama memegang jawatan sebagai menteri besar, tak ada seorang menteri besar yang lama memegang 23 tahun. Tapi rumah itulah, rumah papan itulah tempat Tok Guru ni Aziz menghembuskan nafas yang terakhir. Rumah papan, tuan-tuan. Datang Ustaz Musa bawa surat suruh sign waktu jadi menteri besar. Nak ambil dah sign, nak sign dah, tanya ni urusan kerajaan ke urusan peribadi? Oh tak ni urusan peribadi. Urusan peribadi, simpan balik pen tu. Ambil pen peribadi, sign, taman nak sign. Sampai ditegur Tok Guru, sign tu dakwat tak hilang, sign je, sekali sign je, tak hilang dakwat. Tak boleh, ambo ni takut ditanya oleh Allah di hari kiamat kerana salah guna harta rakyat, harta kerajaan. Pen tu harta rakyat, harta kerajaan, simpan balik. Ambil pen peribadi, sign. Kalau pen sebatang hak rakyat pun tak berani nak guna, nak sign, apatah lagi yang lain, duit ringgit. Elan kerajaan, elan keramaian, elan hari raya 1.4 juta ditolak balik oleh Tok Guru. Tak ambil 1.400.000, tolak balik duit yang berhak dia terima sebagai menteri besar. Tuan-tuan, Allah. Pernah seorang ulama tersohor pergi nak jumpa Tok Guru di rumah. Bagi salam isteri keluar, isteri kata Tok Guru ada kat masjid. Kan rumah Tok Guru dengan masjid, belakang masjid tu rumah Tok Guru. Keluar pintu masjid, masuk pintu rumah. Keluar pintu rumah, masuk pintu masjid. Sahabat kata Tok Guru duduk dalam masjid. Pergi tengok dalam masjid tak ada. Tengok semua dia tempat ruang solat tu termasuk, tapi tengok tempat ruang solat muslimat. Waktu duha tu Tok Guru duduk situ. Tak ada. Turun balik, bagi salam balik, isteri dia keluar. Tak ada, Tok Guru tak ada dalam masjid. Isteri dia kata ada dalam masjid. Ni kasut dia ada, kereta pun ada dalam masjid. Masuk pula cari-cari kot tepi nak ambil wuduk, tengok tempat ruang wuduk tak nampak. Pi ke tandas, pi di tandas tu dengar ceruak ayat ceruak, rupanya Tok Guru sedang membersihkan tandas. Bukan bersih tandas dia yang buang najis, tapi bersihkan tandas orang yang buang najis. Bukan satu tandas habis cuci tandas ni habis. Allah, terkejut ulama. Bagi salam Tok Guru, kenapa Tok Guru buat semua ni? Dah tak larat, tapi sanggup cuci tandas tu, buang najis orang. Tuan-tuan, saya pengurusi surau taman saya, sekali pun tak pernah aku cuci tandas surau aku. Tu ego, sombong.
Biarlah je masjid ni ada jawatan kuasa dia, masjid ni ada tok siap, tok bilai dia, tok guru kerja banyak lagi nak buat tu, mainlah. Ada benda nak sembang. Apa kata tok guru kepada ulama ni? Tujuan hamba buat semua ni semata-mata nak turunkan sifat ego hamba ni agar tidak ada ego. Bila kita boleh menghinakan diri kita, mencuci najis, dia kata sifat ego kita ni akan turun. Sombong kita akan turun. Kita tok guru tuan-tuan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ahli syurga, setiap ahli syurga akan diberi sebuah mahligai. Mahligai dia lebih hebat daripada istana sultan, istana agung. Istana sultan tengok hebat dah, tapi bumbung dia biasa saja. Mahligai yang Allah beri kepada setiap ahli syurga yang ada sifat zuhud di dunia, yang sabar atas kehidupan musibah yang menimpa atas muka bumi, nak masuk dalam syurga. Bumbung mahligai diperbuat daripada emas dan perak. Anak-anak tangga itu diperbuat daripada permata lu'lu' wal yakut, tempat nak pijak masuk. Lantainya daripada za'faran, nak langkah pun tak berani, takut tenggelam macam ayak. Tiba-tiba bila masuk, Allah Ta'ala bagi mahligai yang hebat tadi. Tiba-tiba kita tak mau nak zuhud, tak maulah ni semua saya tak mau, saya nak zuhud. Tak boleh ambil. Allah bagi. Dulu kamu dah zuhud di atas muka bumi. Dalam syurga bukan tempat zuhud. Ambillah segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu. Tuan-tuan. Allah. Sabar saat atas muka bumi ini. Kita akan memperoleh sesuatu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Banyak lagi ayat Quran yang saya nak baca pada pagi ni. Setengah jam lagi pun tak habis. Sebab tingkatan hak yang ihsan tadi, dia ada sampai peringkat yang ihsan terhadap diri sendiri. Ya. Ni hebat ni. Tak pernah secara ringkas kita ambil masa 5 minit. Saya nak sebut secara ringkas. Itu ihsan yang disertai dengan iman. Ihsan yang disertai dengan Islam. Saya nak ambil satu ayat cukup. Allah Ta'ala sebut, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Bahkan Allah sebut man aslama, barang siapa yang menyerahkan dirinya wajhahu lillah kepada Allah Subhanahu wa taala wa huwa muhsin, dan dia ada ihsan, dia memperbaiki amalan dia, falahu ajruhu 'inda rabbih, baginya pahala yang berterusan daripada Tuhannya, daripada Allah Ta'ala. Ayat ini turun, Allah Ta'ala menempelak orang Yahudi dengan Nasrani. Sebab orang Yahudi kata kami yakin Allah tu Tuhan kami. Orang Kristian kata Allah tu Tuhan kami. Tapi bila Allah turun ayat ni menempelak, bahkan yang sebenarnya orang yang layak masuk syurga itu ialah orang man aslama wajhahu lillah. Kamu Yahudi, kamu tidak menyerahkan kehidupan kamu kepada Allah. Wahai Kristian Nasara, kamu tak serah langsung kepada peraturan Allah Ta'ala, walaupun kamu kata Allah Tuhan kamu. Kepada sesiapa ni syurga ni, Allah akan serah kepada orang yang menyerahkan diri dia, kehidupan dia sepenuhnya kepada Allah, dan dia memperbaiki amalan-amalan solehnya, baginya pahala yang berterusan. Sebab tu kita kena bimbang amalan soleh kita, tuan-tuan. Allah, tak bolehkah kita ni buang tabiat lama kita? Ni, hak ini lebih baik daripada hak tadi ni. Maknanya, kalau dulu ni, kita sembahyang Zuhur pukul 4 petang. Kalau 10 tahun dulu, mai 10 tahun sekarang ni pun, kalau masih sama dulu rugi banyak. Sebab kita tak terkesan bila mendengar panggilan azan, panggilan ilahi. Tok bila sebut hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Kita masih duk tengok paper lagi, kita masih duk tengok TV lagi, kita masih dengan urusan dunia kita, padahal bukan sibuk terang mana pun. 10 tahun dulu sebab tu, lah apa sebab tu? Siapa yang terkesan, siapa yang tersentuh hati dia bila Bilal laungkan azan menunjukkan masuknya waktu sembahyang, dan dia sudah bersedia. Allahu Akbar, Bilal abang dah ni, aku tak sedia lagi ni, aku duk lalai lagi ni. Dia tersentuh lagi, dia tak tunaikan perintah Allah, dia tak boleh nak duduk senang. Atau kita masih bila azan dilakukan oleh Bilal, kita masih dengan kerja kita.
Seorang sahabat panjat bangunan, susun simen buat bangunan tu. Susun bata-bata, kemudian bubuh simen, kemudian nak cat. Duduk di atas tu. Tengok-tengok dah masuk zuhur dah. Tak turun lagi, nak turun sekali nak naik pula. Dia kata, Ustaz, saya kalau selagi saya tak tunaikan perintah Allah, saya duduk atas, saya tak senang. Walaupun saya boleh buat kerja tu sampai habis. Habis tu pukul 4, saya boleh turun sembahyang zuhur. Saya tak boleh duduk. Dia turun tu, cucikan, bersihkan diri, sembahyang, saya makan, naik pula. Ini orang yang tersentuh hati dia. Dia mendahului perintah Allah. Inilah iman yang yang disertai dengan ihsan, yang disertai dengan iman. Tuan-tuan, yang menyerahkan diri dia kepada Allah, sentiasa memperbaiki amalan soleh dia. Yang ketiga, ihsan yang disertai dengan takwa lebih hebat daripada yang kedua. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa dan sentiasa memperbaiki amalan dia. Allah ini bab apa? Bab bila kita sembahyang, angkat takbir, Allahu Akbar, hilanglah dunia. Yang ada depan aku ni Allah Ta'ala. Bukan saja ka'annaka tarahu, an ta'budallah ka'annaka tarahu, tapi an takhsyallah ka'annaka tarahu. Bukan saja kita buat ibadat seolah-olah kita nampak Allah, takut kita kepada Allah seolah-olah Allah berada depan kita. Itu orang yang bertakwa, yang beriman, yang takut kepada Allah Ta'ala. Allah sebut innallaha ma'al ladzina taqaw. Orang yang Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang memperbaiki amalan dia. Maknanya hati kita ni khusyuk kepada Allah. Walaupun badan menghadap kiblat, muka, dada menghadap kiblat, mata tunduk tempat sujud, hati kita juga menghadap Allah. Hati kita tak melelong kau lain, tuan-tuan. Orang yang macam ni lah Allah bersama dengan dia. Selagi dia ingat Allah Ta'ala, hati dia ingat kepada Allah, Allah tak lari. Tapi kalau kita angkat takbir, kita solat, tuan-tuan, hati kita melilau kau lain, Allah tinggalkan kita, Allah tak peduli sembahyang kita. Ini ihsan dalam takwa, amalan tadi. Yang seterusnya, yang terakhir, ihsan di dalam ketika bersendirian, ketika duduk seorang-seorang. Allah sebut lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang mengelokkan amalannya dengan iman, ganjaran yang terbaik, syurga baginya, dan ada ziyadah tambahan. Kata Imam Muslim yang kata ziyadah dalam surah Yunus ayat 26 ini ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata hati yang dapat pandang Allah ketika beribadat seorang-seorang, tuan-tuan. Saya ni seorang-seorang kalau main surau, main masjid, sembahyang berjemaah, waktu azan tu kita sembahyang solat sunat qabliyah. Lepas sembahyang jemaah pula sekali, lepas sembahyang zuhur sekali, sembahyang sunat ba'diyah. Sebelum maghrib, orang bang maghrib, kita sembahyang solat sunat qabliyah. Lepas tu orang iqamat, bila iqamat, kita sembahyang berjemaah, sembahyang wajib. Lepas habis tu kita sembahyang sunat ba'diyah. Duduk seorang-seorang buat tak, tuan-tuan? Saya tak buat. Tak ada nak main surau, tak ada nak berjemaah. Orang bang tak ada nak kalut, nak buat kerja. Sembahyang tak sunat di rumah, sunat qabliyah, tak sembahyang langsung. Sembahyang wajibnya. Lepas sembahyang sunat ba'diyah, tak buat dah. Ni yang paling terbaik, makam yang paling tinggi orang yang ada ihsan ketika dia duduk seorang-seorang dalam rumah dia. Dia memperbaiki amalan depan